Commonly kan, kita takut dengan serangga sebab bentuk dia yang pelik-pelik. Contohnya macam serangga yang ada dalam pokok, kumbang tanduk. So kita takut, kita rasa macam mungkin dia boleh tanduk kita, boleh makan kita, ataupun serangga-serangga ni dia bawa penyakit. So benda-benda tu menyebabkan kita agak paranoid ataupun takut dengan serangga. Sebab itulah ramainya orang-orang kat Malaysia ni yang terutamanya duduk kat pekan atau bandar, dia takut dengan serangga. Tapi it's okay. Okay, jadi tajuk kali ni adalah saya nak bentangkan sikit tentang beberapa jenis serangga yang betul dia boleh kacau manusia, dia boleh memberikan kita satu benda yang kita perlu takut, yang mana menyebabkan dia menjejaskan kesihatan kita. Okey, so serangga yang pertama yang mana dah pernah dibincangkan sebelum ni adalah boat fly. Boat fly ni adalah lalat tu tak berbahaya kepada manusia, tetapi larva dia sendiri yang berbahaya kepada manusia. So kita dah bincang sebelum ni dalam video sebelum ni, so tak perlu nak bincang banyak. Spesies kedua adalah nyamuk, iaitu yang common lah yang ada kat Malaysia adalah Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus, yang mana nyamuk ni disenaraikan sebagai pembunuh nombor 1 dekat dunia sebab dia dah bertebaran dekat seluruh dunia. Okey, tapi untuk sentuh kali ni adalah berkenaan dengan virus Zika yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Okey, sekarang ni Zika berkemungkinan banyak lagi dekat bahagian kontinen Afrika. Zika ni dia apabila dia menjangkiti kepada manusia ataupun orang dewasa, sebenarnya dia bagi simptom-simptom yang biasa je, macam demam, sakit-sakit urat, sakit sendi, sakit-sakit yang dalaman lah. Tetapi sebenarnya dia ada satu kesan yang besar, iaitu kepada ibu yang mengandung. Kandungan kita tu meaning kepada wanita lah, bukan termasuk kita ni. Jadi bila dia efek kepada wanita yang mengandung, anak yang dilahirkan tu jadi bentuk abnormal. Benda ni dah jadi banyak dekat Afrika, di mana bayi yang dilahirkan tu kepala dia akan kecil, pembentukan otak dia akan terbantut dan menyebabkan dia tak mampu untuk bercakap, mungkin pekak dan sebagainya, sehingga kan mungkin budak tu dianggap sebagai satu benda yang berbeza dekat dalam komuniti tersebut. Jadi virus Zika ni sekarang ni berbahaya dan sangat-sangat perlu dikonsern untuk kita elakkan dia merebak seperti demam denggi dekat Malaysia. Okey, seterusnya adalah yang juga dekat dengan kita, iaitu si kenit. Si kenit ni kutu lah, kutu babi. Ada yang kata dia tungau, tapi tak pasti lah, tapi dia lebih kurang macam tu lah, kutu babi, tungau. Sebenarnya benda kecil ni juga akan menghisap darah kita. Tetapi sebenarnya pada asalnya, kehidupan asal dulu adalah kebanyakan spesies-spesies kutu penghisap darah ni, dia akan menyerang kepada spesies haiwan. Sebab tu nama dia kutu babi, mungkin sebab dia duduk kat babi. Tapi yang teruknya adalah kutu babi ni dia boleh datang kepada manusia. Saya tak pernah kenal lagi kutu babi ni, tapi pernah kena tungau. Kita rasalah macam mana perasaan kena tungau kan, macam hidup jantan. So yang kena kutu babi ni, okeylah, anda hidup kutu babi. So anda tahu perasaan kena kutu babi ni sangat-sangat sakit. Tetapi bila dia berada dalam kuantiti yang banyak, sebenarnya dia boleh menyebabkan penyakit yang tidak berapa nak sedap lah juga. Jadi sebenarnya adalah virus tertentu yang dibawa oleh kutu babi ni. Seterusnya adalah assassin bug dan juga kissing bug. Nama assassin bug macam ekstrim, tapi dia tak berapa berbahaya. Tetapi kita pergi kepada kissing bug, nama dia sedap tapi dia lah paling berbahaya sekali. Assassin bug ni macam ni lah, bentuk dia nak sama dengan kissing bug. Boleh tengok daripada rasanya order Hymenoptera. Once assassin bug ni digigit manusia, dia akan menyebabkan kita rasa macam sakit kat tempat tu, rasa macam panas, sebab dia akan inject kind of chemical substance yang menyebabkan kita rasa sakit. Itu adalah assassin bug. Tapi once kissing bug yang kiss dekat bibir kita, dia sebenarnya dia deliver satu virus yang akan menyebabkan kita rasa sakit. Dia akan kacau sistem jantung dan juga stomach, sakit perut. Tapi once kita dah kena tu, kita akan dapat tahulah benda tu sakit dia terang mana. So tak tahulah. Tapi doktor sarankan sesiapa yang kena assassin bug ataupun kissing bug, segera pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan. Sebab kissing bug ni dia berbahaya, tetapi kita tak tahu sama ada yang kita kena tu kissing bug ataupun assassin bug. Luckily benda tu tak berapa banyak dekat Malaysia lah. Kebanyakan benda tu berada dekat benua Amerika. So dia orang lah paling banyak kena dengan case kissing bug ni. Okey, yang terakhir sekali adalah penyakit yang disebabkan sleeping sickness ataupun masalah tidur yang tidak teratur disebabkan oleh sissy flies yang berada dekat benua Afrika. Jadi sissy fly ni dia bawa satu virus, nama dia African trypanosomiasis bla bla bla, something like that. So once dia dah inject dia punya benda yang berbahaya, mikroorganism tu, ke dalam badan manusia,
kita akan menyebabkan kita ada beberapa penyakit. Yang paling teruk adalah dia boleh efek kepada otak kita. Tetapi kita sebagai orang Malaysia ni, kita bersyukur sikit lah, walaupun benda ni banyak diceritakan dekat seluruh dunia, tapi dia tak banyak berada dekat Malaysia ni. So kita consider Malaysia ni sebagai satu tempat yang aman, dan kalau boleh kita elakkanlah pergi tempat-tempat yang dilaporkan banyaknya kejadian-kejadian ni, supaya kita tak jadi pembawa kepada spesies ni masuk ke dalam Malaysia.